Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan lihat set 7 untuk part B. Okay, nombor 1A. Diberi kompleks number seperti berikut. Okay, Z sama dengan 1 tolak dengan set 3I. Determine the value of K if Z square bar equals to K darab dengan 1 per Z bar. 1 per Z bar. Jadi kita akan gantikan terlebih dahulu. Tapi nak gantikan kita kena cari dahulu Z square bar. Jadi kita kena cari Z square dahulu. Jadi Z square sama dengan 1 tolak dengan set 3I kuasa 2. Jadi kita akan expand. Jadi 1 kuasa 2, 1. 2 darab 1 darab dengan negatif 3I tolak dengan 2 set 3I tambah dengan set 3I kuasa 2 adalah 3I kuasa 2 ya. Tapi I kuasa 2 adalah bersamaan dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat 1 tolak 2 set 3I tolak dengan 3. Okey, jadi 1 tolak dengan 3 adalah negatif 2 tolak dengan 2 set 3I ya. Jadi ini adalah kita punya Z square. Tapi kita perlukan Z square bar. Jadi kita ubah sign pada bahagian imaginary. Okay. Jadi kita akan dapat negatif 2 tambah dengan 2 set 3I. Alright, kemudian kita boleh gantikan ke dalam persamaan tu. Jadi Z square bar sama dengan negatif 2 tambah dengan 2 set 3I. Okey, sama dengan kita gantikan yang sebelah kiri pula. Okey, so kita ada nilai K 1 per dengan Z bar. Jadi Z bar adalah kita ubah sign pada bahagian imaginary ya untuk Z. Jadi 1 tambah dengan set 3I. Okey, kemudian kita kena cari nilai K. Jadi kita ada negatif 2 tambah 2 set 3I sama dengan K per dengan 1 tambah set 3I. Jadi nak dapatkan K, kita perlu darab silang. Okey, so darab. Okey, so nilai K kita akan dapat sama dengan negatif 2 tambah 2 set 3I. Okey, darab dengan 1 tambah dengan set 3I. Okey, kemudian kita simplify lah. Jadi jawapannya adalah negatif 8. Okey, selesai nombor 1. Kita teruskan dengan nombor 1B. Okey, so simplify. Jadi P kuasa negatif 1 adalah 1 over P. Q kuasa negatif 1 adalah 1 over Q. P kuasa negatif 2 adalah 1 per P kuasa 2. Tolak dengan Q kuasa negatif 2, 1 per Q kuasa 2. Jadi kita akan samakan penyebut ya, dengan cara mendarab silang. Jadi kita akan dapat Q tambah dengan P per dengan PQ. Okay, per dengan Q square tolak dengan P square per dengan P square Q square. Okay, kemudian kita boleh simplify lagi. Jadi Q tambah P per dengan PQ. Okay, kita tukar bentuk macam ni ya. Bahagi dengan Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 bahagi dengan P square Q square. Okay, kemudian kita boleh tukar dia kepada darab. Okay, so darab dengan P square Q square per dengan jadi Q square minus P square itu kita boleh factorize menjadi Q tolak P dan juga Q tambah P kita boleh factorize. Kemudian kita boleh cancel the common factor. Q tambah P kita cancelkan. Ni pun kita boleh cancel. Okay, so lastly, what's left? Okay, the simplest is PQ over Q tolak dengan P. Ni yang paling simple. Okay, itu nombor 1B. Jadi kita teruskan nombor 2A. Okay, nombor 2A, solve modulus x square minus x tolak 3 sama dengan 3. Jadi kita boleh pecahkan dia jadi x square minus x tolak 3 sama dengan 3. Okey, satu lagi adalah x square tolak x tolak 3 sama dengan negatif 3. Okey.
Jadi kita boleh solve kan. Jadi kita akan dapat x square minus x, negatif 3 tolak 3 negatif 6. Okey, yang ni pula x square tolak x, negatif 3 tambah 3 kosong Okey, ni kita boleh factorize menjadi x tolak 3 dan juga x tambah 2. Yang ni kita factorize x, so dapat x tolak dengan 1. Daripada sini answer kita adalah 3 dan juga negatif 2. Daripada sini x sama dengan kosong dan juga 1. Okey, so last sekali kita salin balik lah, tulis balik. Jadi kita punya x adalah negatif 2, kosong, 1 dan juga 3 So that is the answer. Okey, itu nombor 2A. Kita teruskan dengan nombor 2B, rational inequalities. Okay, rational inequalities. Jadi kalau rational inequalities cuma boleh diselesaikan dengan menggunakan table of sign. Okey, jadi pertama jangan darab silang sebabnya x tambah 2 tu belum diketahui sama ada dia positif ataupun negatif. X tu boleh jadi sebarang nilai kan. Jadi kita tak boleh darab silang sebab dikhawatiri kalau dia negatif kita kena ubah sign. Jadi jangan darab silang Jadi kita ada 2x square tambah 9x tolak 4 per dengan x tambah 2 tolak 4 lebih kecil daripada kosong Okey, kemudian kita samakan penyebut. Okey, tolak. So kena hati-hati kalau tolak. Jadi buat dalam kurungan dulu supaya tak tersalah. 4x tambah dengan 8. Okey, per dengan x tambah 2. Okey, seterusnya kita boleh simplify lagi. Okey, so bila simplify kita akan dapat 2x kuasa 2, 9x tolak 4x adalah 5x. Negatif 4 tolak 8, negatif 12 per dengan x tambah 2 lebih kecil daripada kosong. Okey, kemudian kita factorize jadi 2x tolak 3 dan juga x tambah dengan 4. Okey, per dengan x tambah 2 lebih kecil daripada kosong. Okey, kemudian kita senaraikan kita punya zeros, iaitu 3 per 2. Okey, kemudian kita ada negatif 4 dan juga negatif 2. Ini kita punya zeros. Jadi kita akan buat table of sign. Mula dengan negatif 4, negatif 2, kemudian 3 per 2. Okey, bina garisan bawah dia. Okey, kemudian bina garisan paling tepi. Okey, tepi paling kiri dengan tepi paling kanan kemudian bina garisan melintang. Okey, so sini adalah negatif infinity sampai negatif 4 open bracket sebab tak ada equal. Okey, negatif 4 sampai negatif 2, negatif 2 sampai 3 per 2 dan juga 3 per 2 sampai infinity. Alright. Okey, so pilih satu nombor daripada negatif infinity sampai negatif 4. Saya pilih negatif 5. Ini kita pilih negatif 3. Sini kita pilih kosong. Sini kita pilih 3 per 2 tu adalah 1.5 jadi kita akan pilih 2. Okey, kemudian letakkan kita punya zeros, iaitu 2x tolak 3, x tambah 4 dengan x tambah 2. Okey, kemudian kita gantikan untuk barisan yang pertama tu kita gantikan ke dalam 2x tolak 3. Okey, so gantikan negatif 5. Kita akan dapat negatif, ganti negatif 3. Kita akan dapat negatif, ganti kosong pun negatif, bila ganti 2 positif Okey, seterusnya baris yang kedua kita akan gantikan ke dalam x tambah 4 pula. Okey, so gantikan negatif 5 negatif, ganti negatif 3 positif, ganti kosong positif, ganti 2 positif Okey, kemudian seterusnya kita akan gantikan ke dalam x tambah 2, ganti negatif 5 akan dapat negatif, ganti negatif 3 dapat negatif, ganti kosong positif, ganti 2 positif. Okey, so hasil dia negatif,
positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. Ini positif Jadi kita akan pilih negatif sebab less than. Okay, so this is our answer. Okay, tulis baliklah kat bawah tu So jawapan kita adalah negatif infinity sampai negatif 4 dan juga negatif 2 sampai 3/2 So kita nak sambungkan dua jawapan tu, kita letak union. Okay, seterusnya kita tengok pula nombor 3A. Okay, the function f and g are defined as, okay, this is f and this is g. Find f inverse and g inverse. Jadi nak cari f inverse, cara ni je boleh guna iaitu f composite f inverse sama dengan x. Jadi kita akan gantikan f inverse dalam f. Jadi kita ada 3 f inverse x tambah 4 per dengan f inverse x tolak dengan 2 sama dengan x. Okay, kemudian kena jadikan f inverse sebagai subjek. X, f inverse x tolak dengan 2x bila kita darab silang. Jadi kita ada 3 f inverse x tolak dengan x f inverse x Kita kumpulkan yang ada f inverse x tu sekali Kemudian kita ada negatif 2x tolak 4. Jadi kita ada f inverse x 3 tolak dengan x bila kita factorize. Okay, so our f inverse x sama dengan negatif 2x tolak 4 per dengan 3 tolak x. Okay, so that is our f inverse x. Okay, ataupun kalau awak positifkan, dia akan jadi 4 tambah dengan 2x per dengan x tolak 3 benda yang sama lah. Okay, kemudian kita nak cari g inverse pula. Okay, so g composite g inverse sama dengan x. Masukkan g inverse ke dalam g. Jadi 3 tolak g inverse x sama dengan x. Okay, jadi 3 tolak x sama dengan g inverse x. Okay, seterusnya kita nak cari f composite g inverse 3. Jadi g inverse x tadi sama dengan 3 tolak x. Kita punya fx adalah sama dengan 3x tambah 4 per dengan x tolak dengan 2. Itu kita punya fx daripada soalan. Okay, so kita kena compositekan dulu f composite g inverse 3. Jadi g inverse 3 tu kita boleh cari dulu So g inverse 3 sama dengan 3 tolak 3 kosong. Okay, so dia akan jadi f composite f kosong sebabnya g inverse 3 adalah kosong nilai dia. Jadi kita cuma cari f kosong je lah. Jadi 3 darab kosong tambah 4 per dengan kosong tolak 2 So boleh evaluate the value. Okay, seterusnya nombor yang ketiga ni, g composite f inverse k sama dengan 2/3 Cari nilai k. Jadi kita tahu gx bersamaan dengan 3 tolak x. Okay, f inverse x sama dengan 4 tambah 2x per dengan x tolak 3. Okay, jadi saya terus gantikan k ke dalam f inverse. Jadi f inverse k sama dengan 4 tambah dengan 2k bahagi dengan k tolak 3. Okay, so kita akan masukkan dia ke dalam g pula. Okay, jadi g composite f inverse tadi akan jadi g composite 4 tambah 2k per dengan k tolak 3 Jadi sama dengan 2/3. Okay, so masukkan ke dalam g lah. Jadi akan dapat 3 tolak dengan 4 tambah 2k per dengan k tolak 3 sama dengan 2/3. Okay, jadi awak kena samakan penyebut. Jadi dapat 3k tolak dengan 9 tolak dengan 4 tolak dengan 2k So kena hati-hati dengan simbol ni. Sepatutnya boleh letakkan kurungan dahulu Okay, per dengan k tolak 3 sama dengan 2/3. Okay, so boleh teruskanlah. Kita boleh darab silang dan sebagainya untuk mencari nilai
K. Okay, so kita darab silang. Sebelum tu kita boleh simplify dahulu. K akan dapat K tolak dengan 13 per dengan K tolak 3 sama dengan 2 per 3. Jadi 3K tolak 39 sama dengan 2K tolak 6. Jadi kita akan dapat K sama dengan 33. So that is the value of K. Okay, seterusnya untuk nombor untuk B. Okay, nombor 3B. Diberi fungsi f dan juga fungsi g seperti berikutlah. Fungsi f, ln dan fungsi g. Find f of g and g of f. Hence state the conclusion about the result. Jadi kena cari f of g dahulu. Okay, di f of g adalah kita masukkan g ke dalam f. Jadi kita akan ada ln. Okay, eksponen x tolak 3 per 2 tambah dengan 3. Jadi akan dapat ln eksponen x sahaja. 3 tolak 3 kosong. Jadi bila bawa ke depan x ln e. Ln e nilai dia 1. So jawapan kita adalah x. Okay, kemudian nak cari g of f. Masukkan f ke dalam g. Jadi eksponen kuasa ln 2x tambah 3 tolak 3 per dengan 2. Jadi e kuasa ln kita boleh cancelkan. Jadi akan dapat 2x tambah 3 tolak 3 per 2. Okay, so kita akan dapat x juga. Okay, so conclusion sebab f of g dapat x, g of f pun dapat x. That means f dengan g adalah inverse of each other. Itu conclusion kita. Fx and gx are inverse of each other. Okay, seterusnya kita tengok pula number 4. Okay, so given that fx sama dengan, okay, diberi fungsi seperti berikut. Cari limit x approaching 2. Is fx continuous at x sama dengan 2? Okay, sekarang cari limit x approaching 2. Okay, modulus x square tolak x tolak 2 per dengan x square tolak 2x. Okay, jadi bila kita try untuk ganti, kita akan dapat kosong per kosong. Bermakna kita kena factorize. Okay, tapi sekarang ni disebabkan ada modulus ni. Jadi kita kena buka modulus tu lah. Okay. Jadi kita akan cari limit x approaching 2 daripada kanan dulu. Kalau 2 daripada kanan, kita akan buka secara positif modulus tu. Okey, kemudian limit x approaching 2 daripada kanan. Okey, yang atas tu kita boleh factorize menjadi x tolak 2 dan juga x tambah 1. Yang bawah tu awak factorize x. So akan dapat x tolak 2. So kita boleh cancel. Okey, lepas cancel kita akan cuba ganti balik. So kita akan dapat 3 per 2. Okey, kemudian cari pula limit x approaching 2 daripada kiri. Okey, dia akan jadi negatif untuk modulus tu. Jadi negatif x square tolak x tolak 2 per dengan x square tolak 2x. Okey, kemudian kita boleh simplify ataupun factorize. Jadi kita akan dapat negatif x tolak 2 x tambah 1. Okey, per dengan x tolak dengan 2. Okey, jadi kita boleh cancel x tolak 2. Bila kita gantikan semula 2 tu, kita akan dapat negatif 3 per 2. Okey, so boleh dikatakan di sini limit x approaching 2 does not exist. Okey, sebabnya limit x approaching 2 from the right is not equal to limit x approaching 2 from the left. Okey, so kalau limit does not exist, so automatically dia adalah discontinuous ataupun not continuous at
X sama dengan 2 sebab limit does not exist. So memang not continuous lah. Okey, kita teruskan untuk nombor 4B. Cari horizontal and vertical asymptotes untuk function itu. Okey, jadi mula-mula kita kena cari domain dahulu. Jadi kita nampak ada set tu. Jadi kita akan ambil x square tolak 16 lebih besar daripada kosong. Jadi tak ada equal sebab set tu berada di denominator. Okey, jadi kita akan factorize. Okey, kemudian ni quadratic inequalities. So kita boleh selesaikan menggunakan graph. Okey, jadi tak ada equal, so dia empty circle. Kemudian dia greater than, so kita akan ambil yang bahagian atas. Jadi kita punya jawapan untuk domain adalah daripada ini negatif 4, ini 4 daripada negatif infinity sampai negatif 4 union 4 sampai infinity. Ni domain dia. Okey, jadi sekarang ni nak cari vertical asymptote dahulu. Jadi vertical asymptote kita kena tengok bawah. Okey. So yang akan menjadikan bawah dia kosong adalah x sama dengan 4 dan juga x negatif 4. Okey, jadinya tapi belum cukup lagi untuk mengatakan dia adalah vertical asymptote. Kita kena check dia punya limit. Okey, so limit x approaching 4, kita akan kira approaching 4 daripada kanan sahaja sebab melihat kepada domain. Okey, jadi 4 ni ada yang sebelah kanan saja, sebelah kiri tak ada. Jadi kita akan check daripada sebelah kanan sahaja. Okey, jadi function kita adalah 3x per dengan punca kuasa x square tolak 16. Jadi bila kita cuba untuk gantikan, kita akan dapat 12 per kosong. Jadi kalau nombor per kosong, jawapan kita confirm adalah infinity. Okey, cuma positif ataupun negatif infinity tu kita boleh uji ya. Okey, jadi bila kita uji, bila menghampiri daripada kanan, dia adalah positif infinity ya. Okey, so confirm lah dia adalah vertical asymptote untuk 4. Okey, kemudian kita kena uji untuk negatif 4 pula. Jadi kita kena kira limit. Jadi limit x approaching negatif 4 kita akan uji daripada kiri sahaja sebab melihat kepada domain dia ada yang sebelah kiri sahaja. Jadi bila kita gantikan, kita akan dapat negatif 12 per dengan kosong. So jawapan wajib infinity. Okey, nak uji sign tu kena tengok nilai lah. Okey, negatif 4 daripada kiri, kita akan ambil nilai yang kurang daripada negatif 4 iaitu negatif 4.1 kemudian gantikan ke dalam samaan ni. Okey, kemudian kita akan dapat nilai negatif. Okey, so x sama dengan 4 and x sama dengan negatif 4 are vertical asymptotes. Okey, itu vertical asymptotes. Sekarang kalau nak cari horizontal asymptotes pula. Jadi nak cari horizontal asymptote, kena cari limit x approaching positive infinity untuk function ni. Okey, jadi bila gantikan anda akan dapat infinity over infinity. Jadi kena divide setiap term dengan highest x pada denominator. Jadi 3x bahagi dengan x, sebab kita tengok x square kan pada denominator, tapi dia dalam set tu jadi bila keluar dia akan jadi x. Ini x square bahagi dengan x square tolak dengan 16 bahagi dengan x square. Okey, so kita simplify lah. Okey, so 3 per dengan 1 tolak 16 per x square. Okey, kemudian kita gantikan balik infinity. Jadi yang masih ada per tu akan jadi kosong. So jawapan kita adalah 3. Okey, kemudian satu lagi kena kira pula limit x approaching negative infinity untuk function ni. Okey, so proses dia sama. Cuma jawapan yang kita akan dapat adalah negatif 3. Negatif 3. Sebabnya bila negative infinity bertemu dengan set tu, dia akan ada negatif.
Okay, so our horizontal asymptote is y equals to 3 and y equals to -3 are horizontal asymptotes. Okay, kita teruskan dengan nombor 5. Given 3y² minus xy plus x² equals to 3 by using implicit differentiation, cari nilai dy dx pada x sama dengan 1. Jadi saya akan differentiate satu-satu lah. Okay, jadi differentiate 3y², kita akan dapat 6y. Cuma kena darab dengan dy dx sebab dia dalam sebutan y. Okay, yang ni kena guna product rule. Jadi tolak, okay. Kemudian product rule adalah u, okay, v prime tambah dengan v u prime. Okay, tambah dengan, okay, differentiate x square akan dapat 2x, differentiate 3 akan dapat 0. Okay, jadi x sama dengan 1, boleh terus gantikan lah. Cuma masalahnya sekarang y tu nak ganti dengan apa? Dia bagi nilai x je kan? Okay, dia kena cari y dulu masukkan x sama dengan 1 kat sini untuk cari nilai y. Okay, so nilai y yang awak akan dapat ada 2 iaitu y sama dengan 1 dan juga y sama dengan -2/3. Okay, kemudian boleh gantikan ke dalam sini Jadi bila x1, y1 berapa nilai dy dx? Okay, kemudian satu lagi bila x sama dengan 1, y sama dengan -2/3. Jadi cuma gantikan je untuk dapatkan nilai dy dx. Okay, so jawapan yang awak akan dapat bila x1, y1 dy dx dia adalah -1/5. Okay, yang ni dy dx dia awak akan dapat bersamaan dengan 8/15. Okay. Alright, nombor 6 pula soalan show. Jadi untuk soalan show ni kita perlu sambung daripada yang tadi Okay, so yang tadi kita punya dy dx okay, this one. Jadi kita ada 6y dy dx. Okay, kemudian tolak dengan x dy dx, tolak dengan y. And then tambah 2x sama dengan 0. Okay, okay, tambah 2x sama dengan 0. Jadi kita kena differentiate lagi sekali sebab ada second order di sini. So we have to differentiate once again. Tapi sebelum differentiate kita mudahkan dulu Jadi dy dx ni kita boleh factorize daripada dua term ni. Jadi akan dapat 6y tolak dengan x. Okay, kemudian yang lain saya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi akan dapat y tolak dengan 2x. Okay, so sekarang kita akan differentiate. Okay, yang ni kena differentiate menggunakan product rule. Okay, so kita punya u adalah dy dx. U prime adalah d square y dx square. Okay, kita punya v adalah 6y tolak dengan x. V prime adalah 6 dy dx tolak dengan 1. Okay, kemudian kita gantikan. Jadi kita punya u v prime tambah dengan v u prime. Okay, so selesai yang sebelah kiri Kemudian differentiate yang ni pula, differentiate y akan dapat dy dx. Okay, differentiate 2x dapat 2. Okay, kemudian kita kena susun balik lah supaya dapat yang kita nak prove ni. Okay, so we have to rearrange. Jadi saya akan expand dahulu. Jadi 6 dy dx kuasa 2 tolak dengan dy dx, saya expand. Tambah dengan 6y tolak x d square y dx square. Yang ni tak payah expand sebab kita tengok yang kita nak prove tadi dia memang ada 6 tolak y, 6y tolak x d square y dx square. So biarkan dia macam tu. Okay, tolak dengan dy dx.
tambah dengan 2. Sebab yang kita nak prove tu sama dengan kosong okay, dia sama dengan kosong. Okey, kemudian kita boleh susun lagi. Jadi kada 6y tolak x d square y dx square negatif dy dx tolak dy dx tolak dengan 2 dy dx. Okey, tambah dengan 6 dy dx kuasa 2 tambah dengan 2 sama dengan kosong so shown lah ataupun proof. Okey, adapun 2 ni dia tertukar kedudukan tapi tak apalah lebih kurang juga dia punya susunan dia. Okey, kemudian kita teruskan dengan nombor 6. Consider the parametric equations. Show that dy dx sama dengan bentuk yang dia bagi tu. Jadi kita kena cari dx dt dahulu. Okey, x kita sama dengan 3t tolak 2t kuasa negatif 1. Y kita adalah 3t tambah dengan 2t kuasa negatif 1. Dicari dx dt 3 tambah dengan 2t kuasa negatif 2 kita differentiate kita punya x with respect to t. Okey, so yang ni saya samakan penyebut terus lah. Jadi akan dapat 3t square tambah 2 per dengan t square. Okey, seterusnya cari dy dt 3 tolak 2t kuasa negatif 2 ataupun 3 tolak 2 per t kuasa 2. Jadi kita samakan penyebut 3t kuasa 2 tolak 2 per dengan t kuasa 2. Okey, kemudian kita cari kita punya dy dx. Jadi dy dx sama dengan dy dt darab dengan dt dx. Ni adalah dx dt Okey, so darab dt dx dibalikkan lah. T square per dengan 3t square tambah 2. Okey, so kita akan dapat 3t square tolak 2 3t square tambah 2. Okey, nak bentuk yang dia minta tu awak kena buat long division you have to do long division. Okey, baru dapat yang dia nak tu. Okey, kemudian next question, we want to find second order differentiation. Jadi nak cari second order differentiation. Okay, kita kena differentiate dahulu kita punya dy dx Jadi ambil dy dx yang kita dah show tadi. Jadi 1 tolak dengan 3t square tambah 2 kuasa negatif 1 Okey, kemudian darabkan dengan dt dx. Itu cara nak cari second order. T square per dengan 3t square tambah 2. Okey, so kita differentiate dahulu. Differentiate 1 kosong lah. Differentiate ni akan dapat 4 3t square tambah 2 kuasa negatif 2. Kemudian differentiate dalam bracket. Okey, darab dengan t square per dengan 3t square tambah 2 Okey, so akan dapat 24t kuasa 3. T darab t kuasa 2 jadi t kuasa 3. Okey, yang bawah pula 3t square tambah 2 kuasa 3. Okey, so that is the answer. Okey, tapi dia bagi nilai t sama dengan 1 tu, so just gantikan sahaja t sama dengan 1. Okey, kita teruskan dengan nombor 7. Okey, untuk nombor 7 diberi cylinder cylindrical container of radius r and height h has a constant volume v. Okay, the cost of the materials for the surface of both of its end. Okay, maknanya kedua-dua surface dia ni. Okay, cost untuk material dia adalah 2 kali ganda berbanding cost untuk sides dia. Ini sides dia. Okay, so kalau formula untuk cost tu, kalau surface area dia punya formula adalah 2 pi r square tambah dengan 2 pi RH Okey, jadi kalau untuk cost tu kita boleh tuliskan dia menjadi 4 pi r square tambah dengan 2 pi RH. Okey, sebabnya cost untuk its end surface
surface untuk hujung dia tu adalah 2 kali ganda. Jadi dia akan jadi, ini akan darab dengan 2 lah. Jadi 4 pi r square tambah 2 pi r h untuk cos dia. Kemudian kita tahu dia diberi volume dia adalah V. V sama dengan pi r square H. Jadi state H in terms of R and V. So H sama dengan V over pi r square. Sudah siap dah yang ni. Hence find H and R in terms of V such that the cost is minimum. So kita nak maximize, kita nak minimize cost. So bagi cost kita punya persamaan adalah 4 pi r square tambah dengan 2 pi r h. Tapi sekarang dia ada 2 variable, so tak boleh nak differentiate. Tapi tadi kita dah tukar h dalam bentuk ni, jadi kita boleh gantikan ya. 4 pi r square tambah 2 pi r. H kita adalah V per dengan pi r square. So 4 pi r square tambah dengan 2V per dengan R bila kita simplify tu. Jadi sekarang bolehlah kita cari DC dr. Jadi sama dengan 8 pi r. Tolak dengan 2V per R square. Differentiate with respect to R. Kemudian kita akan equate to 0. 8 pi R sama dengan 2V per R square. Kemudian darab silang akan dapat 8 pi R kuasa 3 sama dengan 2V. Jadi R kuasa 3 bersamaan dengan 2V bahagi dengan 8 pi. So bila kita simplify akan dapat V per dengan 4 pi. Jadi ini R kuasa 3. So that means our R is cube root of V over 4 pi. Jadi kita nak tentukan dia minimum ataupun maksimum, kita akan buat second derivative test. So kita kena differentiate lagi sekali. D square C dr square. Differentiate akan dapat 8 pi tambah dengan 4V per dengan R cube. Kita differentiate kita punya DC dr ni lagi sekali. So akan dapat yang ni. Kemudian kita gantikan kita punya critical number tadi. Ini adalah critical number kita. Jadi bila kita gantikan, kita akan dapat 8 pi tambah dengan 4V per dengan R kita adalah punca kuasa 3 V per dengan 4 pi. Kemudian kuasa 3 kan. Jadi akan dapat 8 pi tambah dengan 4V per dengan V per 4 pi. Jadi kita akan dapat 8 pi. Ini bila kita simplify, kita akan dapat 16 pi. Tambah dengan 16 pi. So bersamaan dengan 24 pi. So dia positif. Jadi positif bermaksud minimum. So tepatlah yang kita nak minimize. Kita nak minimum. So kita nak nilai R dengan H that will minimize the cost tadi. Kita nak nilai R dengan nilai H that will minimize the cost. So the value of R that will minimize the cost is R sama dengan punca kuasa 3 V over 4 pi. Kemudian nak nilai H pula. Kita boleh gunakan persamaan ini tadi. Yang ni Jadi kita boleh gantikan kita punya R tadi, kita akan dapat H kita. So selesailah nombor 7 daripada bab 10.